حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ini untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu cantikan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Setelah kita tangguh kita sempena dengan Ramadan, kita bagi laluan Ramadan dengan tazkirah. Di malam ni kita sambung baliklah pengajian kita. InsyaAllah kita masih lagi dengan tajuk tayammum. Kita dah masuk pada tajuk bertayamum selepas masuk waktu. Bertayamum selepas masuk waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin. Bertayamum selepas masuk waktu. Jadi kita nak tayamum ni kena masuk waktu dulu baru boleh kita bertayamum. Orang yang telah cukup sebab-sebab yang bertayamum tidak boleh melakukannya untuk menunaikan sembahyang fardu kecuali setelah masuk waktu. Kita dah beritahu dah sebab-sebab sebelum ni. Sebab-sebab sebelum ni, sebab apa kita kena tayamum. Jadi banyaklah sebab-sebab yang kita sebut. Salah satu sebabnya ialah ketiadaan ayat. Selalunya ketiadaan ayat. Yang kedua, ada ayat tetapi ayat yang ada itu terlalu jauh. Ada ayat dengan syarat jauhnya, jaraknya kita sebut sebelum ni ialah 2,5 kilometer. Dia tak wajib kita berusaha untuk dapatkan ayat jadi jauh ataupun ayat tu ada dekat dengan kita tetapi ayat tu dikawan oleh musuh. Kita pergi bahaya. Walaupun ayat ada tapi dikawan oleh musuh. Ataupun kita sebut juga sebab hari itu ni ada ayat tetapi ayat yang ada itu hanya sedikit untuk keperluan minum. Ada ayat tapi untuk kegunaan minum yang lebih utama. Dan sebab juga kita sebut hari itu ni sebab balutan al-jabair dan al-asaid. Balutan balutan sama ada anggota yang patah ataupun anggota yang luka. Yang ni selalulah kalau yang tak ada ni jarang berlaku di Malaysia. Selalunya ada ayat jarang jumpa kalau ada. Kalau tak ada pun taklah sampai sehingga tak boleh berwuduk. Ayat sungai ada, ayat parit ada, ayat laut pun ada. Boleh tak ayat laut? Bolehlah. Dalil yang kita sebut sebelum ni, seorang sahabat belayar, dia bawa bekalan untuk
kegunaan minum saja no. Jadi Rasulullah boleh tak saya berwuduk dengan air laut? Ayak dia ada, tapi ayak yang ada tu untuk kegunaan untuk minum no. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayak laut itu suci dan menyucikan, dan segala bangkai di dalamnya halal dimakan no. Tu bagi pendapat Imam Malik. Apa yang ada dalam laut boleh makan no. Tak kira anjing laut ke, singa laut ke, babi laut kan no, semua dia hantar semua no. Tapi kalau Imam Hanafi dia lain sikit no, sotong dia tak makan no. Kita semua kubah. Imam Syafi'i ni dia special sikit. Apa yang diharamkan di bumi diharamkan juga di laut no. Kalau anjing haram lah kalau anjing laut no. Cuma bagi kita Imam Syafi'i ni bangkai di sini ialah ikan no. Bangkainya halal tu maksudnya ikan tu lah no. Tak perlulah kita pergi market tanya Pak Long nak tanya Pak Long ni ikan ni sembelih tak no. Tak perlu tanyalah no. Nanti Pak Long tu kata abang ni minum air ketum ke no. Dia tak payah tanyalah. Jadi air sungai ada untuk kita bersuci no. Tapi selalu yang berlaku di negara kita ni ialah al-jabirah, al-asaib no, al-jabair atau al-asaib, balutan. Pada anggota yang patah selalunya simen no, simen kaki ke, tangan ke, ataupun luka, balutan pada kaki, balutan pada tangan dan sebagainya. Maka ketika tu boleh tak kena ayak? Tak boleh lah no. Kerana disimen, kerana dibalut no, ataupun tak dibalut. Tetapi atas nasihat doktor, dia kata jangan bagi kena ayak lah no. Kalau kena ayak susah nak sembuh no, maka boleh ganti dengan tayamum no. Ini kebanyakan ini lah no. Ni kadang-kadang yang accident tu bukan yang mak ayah accident, anak accident no. Mak ayah tak sembahyang dah no. Bukan kata tayamum no, tak sembahyang dah no. Yang patutnya mak anak tu lah yang tayamum no, balutan, tapi mak ayah pun tak sembahyang. Kerana apa? No, anak accident duk pergi jaga no. Dia duk ingat kat anak dia tu lah, hang mak oi. Mak duk ingat hang, tiap-tiap hari duk ingat kat hang. Janganlah duk race motor, janganlah duk naik motor laju-laju, tapi hang tak dengar. Lah siapa susah no? Lah siapa susah no? Bukan hang yang susah, mak pun susah no. Hang balut-balut pun hang boleh tidur atas tilam ke no. Hang ada bantai juga tengok mak ni tidur atas kerusi ya no. No, tak sembahyang dah no. Lain kali kalau nak race motor, ajak mak sekali, senang no. Mak boleh tidur atas tilam sama no. Tak sembahyang dah no. Jadi hak balut tu anak, mak ayah pun dah tak sembahyang. Jadi sebab-sebab kita sebut dah sebelum ni, iaitu cukup sebab-sebab bertayamum. Tidak boleh melakukan untuk menaikkan sembahyang fardu kecuali setelah mana masuk waktu no. Masuk waktu, setelah mana kita berusaha, kalau tak ada ayak, usaha selari ayak no. Ataupun ada ayak tapi ada balutan, ataupun ada ayak sebab ayak tu jauh, ataupun ada ayak tu dikawan oleh musuh no. Maka ketika itu ketika nak bertayamum tu ialah mesti masuk waktu dulu no. Jadi kalau kita tak ada takwim, tak ada tanda-tanda orang azan dan sebagainya, maka kaedahnya kita tengok kaedah yang kita sebut dululah, iaitu cara-cara dalam keadaan kita menentukan masuk waktu. Sebagai contoh, waktu subuh naik fajar sadiq no. Tengoklah kalau waktu subuh jam pun tak ada, azan pun tak dengar no, tak tahu ni macam mana ni, maka kita kaedah yang Nabi ajar, masuk waktu subuh ialah naik fajar sadiq. Kita nampak keputihan mendata di sebelah timur no. Ketika matahari nak naik tu nampak putih no. Beza no, satu putih memanjang, memancak no, yang tu namanya dinamakan fajar kazib no. Bukan sadiq no, kazib, fajar tipu. Kazib ni dusta lah kita sebut dulu, makna kazib dusta.
Fajar dusta, fajar kazib no. Lagi satu fajar sadiq. Hak kita sebut ni sadiq benar lah no. Hak benar tu lah hak masuk waktu no. Di kita menentukan arah masuk waktu dengan tanda-tanda demikian lah, iaitu habis waktu subuh, naik fajar, naik matahari no. Begitu juga dah waktu-waktu lain, waktu zuhurnya gelincir matahari no, waktu maghribnya tenggelam matahari no, waktu isyaknya hilang kemerahan sebelah barat no, hilang kemerahan matahari tu, hilang cahaya merah tu, gelap, maka masuklah waktu isyak no. Waktu isyak dia panjang sikit lah tempohnya sampailah masuk waktu subuh no. Dengan syaratnya ialah mesti masuk waktu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Bukhari, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salah tufal yusalli, sesiapa sahaja di kalangan umatku yang mendapati sembahyangnya masuk waktu no, sembahyang masuk waktu, ketika itu boleh bertayamum no. Kalau tidak, jangan tayamum lagi no. Jangan tayamum lagi, mesti dengan masuk waktu dulu baru kita tayamum no. Baik, menurut riwayat sisi Imam Ahmad, ainama adrakatni salah tamassahtu wa sallaitu, di mana sahaja aku mendapati sembahyang, iaitu sembahyang masuk waktu, aku bertayamum dan sembahyang no. Dengan dua dalil ini maka nak sah tayamum kita dengan sebab-sebab tadi ni, dengan sebab ni juga, dengan syaratnya masuk waktu dahulu baru kita boleh bertayamum no. Kedua-dua hadis di atas menunjukkan bahawa tayamum itu berlaku ketika didapati sembahyang, dan sembahyang tidak didapati melainkan setelah masuk waktu no. Dia kata kedua-dua hadis atas menunjukkan bahawa tayamum itu berlaku ketika didapati sembahyang, dan sembahyang tidak didapati melainkan setelah masuk waktu baru kita boleh bertayamum. Tapi kita jarang dah melaksanakan tayamum ni. Jarang kita buat no, kaedah ni. Kenapa? Kita kadang setengah-setengah tu orang tak ambil berat sangat berkaitan sembahyang ni. Bukan kata balutan, bukan tayamum no. Sakit sikit-sikit pun tak sembahyang dah no. Maksudnya meringan-ringankan sembahyang. Kerana orang buat kajian ni no, Dr. Fadilah Kamsah buat kajiannya, hanya beberapa peratus sahaja orang yang sembahyang sempurna. Tak bermak boleh kurang 12% macam tu je no. Sedikit sahaja orang yang sembahyang, yang sembahyang secara sempurna sedikit je no. Ada yang sembahyang 5 waktu pun tak ramai. Kalau ramai ni, imam pengusi qaryah terpaksa halau ke balik ni, hampa balik-balik orang. Masjid kita penuh lah no, sampai penuh lah no, sampai tak ada ruang nak duduk ni no. Kerana apa? Terlalu ramai. Tetapi mai dah sebab tak mai no. Tapi kalau mai betul-betul nescaya ramai lah no. Tapi meramik ringan-ringan. Sedangkan kita sebut sebelum ni, hukum meringan-ringankan sembahyang adalah dosa-dosa besar. Bukan lagi mengingkari no, meringan-ringankan sembahyang. Bermalas-malas tentang sembahyang ni hukumnya adalah dosa-dosa besar no. Kadang-kadang meninggalkan sembahyang, dia sembahyang tak sembahyang bagi dia sama sahaja no, tak ada beza apa no. Tu kadang-kadang kita rasa malu no. Sedangkan sehari semalam Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita mai rumah dia berapa kali sekali mai? Rumah dia di masjid-masjid ni Allah jemput mai. Sehari semalam 5 kali mai no. Tapi kita sahutlah jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah jemputan daripada sultan, daripada raja tuan-tuan, kebetulan hari tarikh jemputan tu kebetulan kenuri rumah abang kita. Kita pergi tak kenuri rumah abang kita? Kita pergi abang kat abang kita, ya nak abang kat hang ni sekian-sekian tarikh, aku tak boleh mai lah kenuri rumah hang abang. Aku ada jemputan raja jemput kopi istana no. Terpaksa kita tak pi kenuri tu kerana apa? Jemputan daripada raja no. Tetapi ini jemputan daripada
Maliki yaumiddin, raja pada hari kemudian. Kita tak sahut jemputan Allah Subhanahu wa taala. Mai rumah dia tambah-tambahlah kalau balutan tambah-tambahlah kalau tayamum dan sebagainya. Lagi-lagilah kerana apa? Kerana mereka menganggapkan sembahyang ni dengan sembahyang ataupun tak sembahyang sama sahaja, tak rasa gerun, tak rasa gerun dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakum fi saqar? Qalu lan nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka sakar? Ketika di akhirat esok ni, orang yang masuk neraka sakar ditanya, kenapa kamu masuk neraka sakar? Mereka menjawab, dulu ni kami tidak termasuk orang-orang yang sembahyang. Allah beritahu siap-siap ni, orang yang tak sembahyang tempatnya adalah neraka sakar. Orang yang sembahyang masuk juga neraka. Wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wail untuk orang sembahyang, orang yang lalai dari sembahyang, sehingga apa? Masuk waktu lain. Bukan lalai dalam sembahyang, dari sembahyang, sehingga dia sibuk keduniaan dia, sehingga habis waktu dia pulun keduniaan, sehingga masuk waktu lain, sehingga dia terpaksa qada sembahyang dia. Kerana apa? Kerana keutamaan keduniaan dia, cinta dekat dunia, sehingga sembahyang di hujung-hujung waktu kadang-kadang terlepas, masuk waktu lain, dia terpaksa qada dah. Dia tak rasa apa-apa pun bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang lalai, disebut dengan celakalah orang yang sembahyang, ataupun neraka lah untuk orang sembahyang dalam keadaan orang yang lalai dari sembahyang sehingga masuk waktu lain. Kalau hak lalai dalam sembahyang tu lain, hak kita tak khusyuk tu lain. Ingat senang nak dapat khusyuk, bukan senang. Nak khusyuk betul-betul, kalau kita kata nak tunggu khusyuk baru kita nak sembahyang, saya tak sembahyang kita. Nantilah aku khusyuk-khusyuk so aku sembahyang, pakai mati hidup balik pun tak khusyuk. Allahu akbar sahaja. Mainlah hak duk kacau kita tu. Syaitan tu dia akan kacau. Dia akan kacau lah orang buat baik ni. Kalau hak orang yang tak buat baik, dia tak kacau. Orang yang jahat tu geng dia dah. Macam mana ustaz tahu tu geng dia? Sebab Allah dah beritahu dalam Al-Quran. Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu azikrahman nuqail lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling daripada peringatanku yang maha pemurah, kata Allah, bagi mereka syaitan yang duk damping dengan dia menjadi teman rapat. Teman rapat dia, kawan baik dia. Kawan, bila kawan baik dia, okey dah tu. Ke mana dia pi bersama dengan kawan baik. Tetapi hak kita ni jadi musuh dia. Bila musuh dia akan kacau dah. Dia akan kacau. Allahu akbar, dia kacau so walaupun kita saya duk sebut selalu kita depan di pada airport kita buat pintu gerbang tulis besar-besar, kami penduduk Binjai tak suka syaitan masuk kampung kami. Dia kata apa? Peduli apa tu kerja aku. Aku kan kacau anak cucu Adam ni. Semua aku nak bawa masuk neraka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Baik. Baik, tayamum untuk setiap kali sembahyang fardu. Tayamum untuk setiap kali sembahyang fardu. Hak sunat boleh. Contohnya kita tadi tayamum maghrib. Lepas sembahyang maghrib boleh kita melaksanakan sembahyang sunat. Banyak mana pun tak apa. Tetapi saat lagi masuk isyak, saat lagi ni kalau kita kata balutan masuk waktu isyak saat lagi ni, kalau pun buat wuduk kita tak batal sekalipun. Contohnya Al-Jabirah Al-Jabair balutan selalu saya nak sebut nak bagi mudah. Sebab apa? Ini terkena atas kita. Kalau kata tak ada ayat ni jarang berlaku. Tapi kalau balutan ni memang berlaku lah, aksiden dan sebagainya. Contoh kita kata kalau kita tadi sembahyang maghrib ada balutan di kaki kita tu, ada balutan macam tu, balut jadi masuk waktu isyak saya lagi ni, maka wuduk contohnya tak batal lagi. Macam mana nak buat? Masuk waktu isyak kita hanya tayamum sahaja. Wuduk kena wuduk dah.
Tak perlu wuduk lah, kerana balutan contoh tadi ni, balutan tu kena di kaki kita. Anggota yang sihat basuh macam biasa. Ni ujung jari ni basuh, bahagian belakang hingga ke tumit basuh macam biasa. Lepas tu hak balutan ni simen ke kain ke, ambil air sapu di atas balutan ni, hak kita sebut al-jabai dulu ni no. Ambil air sapu di atas balutan. Yang ketiga tayamum no. Tayamum. Jadi kalau wuduk tu masih ada, kena basuh tak hak ujung ni? Tak payah basuh lah. Ni kalau batal wuduk, kena basuh lain lah. Tertib lah no. Jangan dia basuh kaki je no. Basuh muka, basuh tangan, tangan kanan, tangan kiri, sapu kepala. Kalau wuduk batal no. Kalau wuduk batal, wuduk macam biasa, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Lepas tu hak kaki basuh mana hak kawasan yang tak dibaluk, basuh. Kalau ujung ni tak baluk, basuh dah di ujung ni. Kalau baluk, tak payah basuh lah baluk no. Tapi saya buat contoh tak baluk tak habis lah. Kurang-kurangnya kita boleh tahu no. Oh basuh hak ujung ni basuh, hak belakang ni basuh. Kalau wuduknya batal. Tetapi kalau wuduk masuk insya lagi tak batal wuduk, tu nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Hanya kita tayamum sahaja no. Hak lain tak payah buat dalam. Sebab apa? Sebab tak batal wuduk lagi no. Tak batal wuduk. Habis kalau tak ada balutan no, sama lah juga luka no. Kalau luka doktor kata tak payah duk balut lah no. Luka ni tak payah balut no. Tapi doktor pesan hak luka jangan kena ayak no. Jangan kena ayak. Bila kena ayak susah nak sembuh no. Maka kaedahnya sama dah. Basuh anggota yang sihat kalau batal wuduk no. Anggota yang tak sihat yang luka tu ganti dengan tayamum no. Ganti tayamum lah no. Kalau ustaz, kalau luka tu dua belah kaki tu luka, 2 kali tayamum no. 2 kali lepas kaki kanan tayamum, lepas tu kaki kiri juga balutan ataupun luka no. Lepas kaki kiri juga ada luka, tayamum juga kaki kiri no. Kalau tangan pun ada samalah no. Cuma kalau kita sebut dulu ni, kalau terkena pada anggota tayamum, contohnya tangan baluk no, tangan luka no, muka luka no, macam mana? Semayang juga no. Cuma semayang itu nanti dia sihat, nanti kena qada. Kerana apa? Kerana luka, kerana balutan itu terkena pada anggota tayamum. Anggota tayamum ada buat apa? 2-nya no, muka dan tangan kanan, tangan kiri lah anggota tayamum no. Balutan tu kena anggota tayamum, maka kalau kena tu wuduk macam biasa, sapu tayamum macam biasa. Tetapi esok nanti dia sembuh balik esok ni, sembuh daripada sakit esok ni, dia kena qada balik no. Ustaz, kalau dia meninggal ustaz, kalau dia meninggal dikira tunai no, dikira tunai nah. Contoh dia semayang macam semayang menghormati waktu lah no. Tetapi kalau dia meninggal, hak semayang menghormati waktu itu dikira tunai. Agak-agak kita nak yang mana? Kalau sembuh kena qada, kalau mati dikira tunai no. Matilah no. Tak mau lah ustaz no. Hiduplah qada lah no. Janji sihat no. No. Jadi kalau dia sihat esok ni, dia kena qada beberapa hari yang dia tinggal. Tetapi kalau dia meninggal dikira tunai no. Tak payah hutang. Maksudnya dia tidak ada hutang dengan Allah. Jadi kita malam mendengung balik, mendengung di rumah, aku kalau hidup kena qada, kalau mati dikira tunai. Macam mana nak pilih? Hiduplah no, qada lah no. Jadi syarat yang hak kedua ni ialah dia kata tayamum untuk setiap kali sembahyang fardu. Satu tayamum hanya untuk satu sembahyang fardu sahaja. Ia boleh digunakan sebanyak mana sembahyang sunat yang dikehendaki. Sembahyanglah nak 300 rakaat, ikutlah no. Sembahyang sunat sembahyanglah seberapa banyak kita qabliyah ba'diyah no. Kalau kita lah no, kalau tarawih pun hak 8 tu lah ramai no. Hak 20 ni jarang lah, ada lah no. Lalu ikut sampai penuh majlis no. Mai hak masuk ke hak lepas pada 8 tu 2 sah no. Kan 1 sah setengah no. Tak ada dah orang nak buat nanti hak sihat wal afiat ni no. No.
Tadi jaranglah kita buat sunat-sunat daripada dengan orang dulu-dulu ni. Orang dulu-dulu ni cakap tak banyak no, tapi amalan dia banyak. Dulu-dulu orang tua-tua dulu no, bukan bercakap, bukan buat keluar dalil hadis Nabi Al-Quran pun no, tapi amalan depa tu banyak no. Sebagai contoh bulan-bulan Ramadan depa buat cokodok no. Dia ayah kita besar hang pi kat no, 2 4 long hang, adik pak ngah hang, pak su hang no, pi. Satu pinggan tu bagi dengan kodek-wadik buka besar no. Bukan dia buat keluar hadis Nabi Al-Quran pun no, tapi amalan mereka tu banyak no. Kita kadang-kadang cakap banyak tapi buat sikit kadang-kadang tak buat pun no, sembang lebih no, tapi tak buat pun no. Tapi bukan kita sinilah no, cerita ni di Afrika no. Sini kita pakat-pakat buat belakang no. Nanti kita buat belakang lah no. Jadi hak sunat ni sebanyak mana yang kita mampu kita buat lah no. Dikena kita masuk semayang jenazah juga sama no, termasuk semayang jenazah. Oleh itu apabila dia hendak menunaikan semayang fardu yang lain, dia hendaklah bertayamum semula sekalipun dia belum berhadas, walaupun tak batal wuduk lagi no. Maka kalau tak batal wuduk dia tayamum sahaja, tapi kalau batal wuduk dua-dua dia kena buat no. Wuduk pun kena buat, tayamum pun kena buat no. Kau tengoklah beberapa tempat no, ada 2 balutan, 2 lah tayamum no. Dia kata kena kalau dia tidak berhadas maka dia bertayamum sebelum, walaupun dia belum berhadas. Selepas time pertama, sama ada sembahyang tersebut tunai ataupun qada. Qada pun samalah no, dikira sembahyang fardu jugalah. Kerana semua di qada ni dia buat dalam waktu lain. Tapi dia wajib no, tu qada ni ada wajib yang sunat disegerakan, wajib disegerakan. Bila ada hak qada ni, ada yang sunat disegerakan. Sebagai contoh, kita buat contoh dulu no. Contoh kita kunci jam pukul 5.30. Kunci jam bunyilah, kunci jam kita tu duk bunyi kok kerak kita bunyi ayam no, duk bunyi kok kerak tak bangkit pukul 5.30 no. Bangkit pukul 10 tu pun nasib Pak Allah mai. Assalamualaikum, terkejut kita no. Pukul 10 no, terkejut kita sembahyang subuh budak ni. Ketika itu sunat kita segera qada no, bukan wajib no, sunat segera. Boleh lagi kita layan Pak Allah kena kopi dulu no. Naik. Oh, awak tidur ke? Tadi lepas sembahyang tadi tidur no, tak abang nak tak sembahyang subuh no. Malulah nak abang tak sembahyang subuh no. Sembang kena kopi dengan dia balik sekali kita qada sembahyang. Tetapi kalau kita kunci jam pukul 5.30 bangkit dah no. 5.30 dah nak 5 minit lagi tidur no. 5 minit pun 5 jam no. 5 jam lena pukul 10 tu pun nasib Pak Allah mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah pukul 10 dah no. Ketika tu tak boleh layan Pak Allah. Wajib segera dia qada. Wajib segera dia bertaubat kepada Allah Taala no. Jangan buka pintu no. Buka pintu kan no, sembang tak tahulah no. Sampai pukul apa kadang-kadang dia tak qada pula no. Dia wajib segera qada, wajib segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab yang kedua tadi dia sengaja no, bangkit dah no. Ini selalu kita no, awal lagi. Ini kita no. Ini kita bangkit sekali lagi ni, segera wajib qada dan segera cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sengaja tadi kita bangkit dah no, tapi kita kata syaitan kata dalah no, awal lagi no, dah lagi lena dulu no, sehari bangkit lah no. Dia sat lagi dia dudui kita pukul 10 bangkit no. Ketika tu wajib segera dia qada, wajib segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata tunai ataupun qada. Al-Baihaqi telah meriwayat daripada sanad yang sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, hendaklah seorang itu bertayamum untuk setiap kali sembahyang sekalipun tidak berhadas no, walaupun tak batal wudu tetap dia kena bertayamum no untuk sembahyang
fardu no. Kalau sembahyang sunat tak apalah no. Hak sembahyang fardu lah selalunya tadi maghrib kita tayamum, nak masuk isyak sat lagi ni, masuk isyak kita tayamum pula. Mudahlah no. Mudahlah kalau lah debu pun ada jual no. Mau dengan tak mau sahaja no. Mudahnya, tak ada alasan kita kata payahlah. Di mana yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi dulu, kita ingat cerita no. Seorang sahabat Nabi yang luka parah di kepala ni, luka parah ni. Balut tidur malam tu dia bermimpi menyebabkan berlaku junub no. Berlaku hadam syak dan lagi no. Tak luka-luka pun dah mimpi lagi no. Ni hadis sahih cerita ni no. Dia balut luka parah di kepalanya, nak jadi cerita. Tidur di waktu malam bermimpi menyebabkan hadam syak no. Esok bangkit pagi, dia tanyalah sahabat-sahabat, adakah keringanan? Adakah tak perlu buka balutan ni? Maka sahabat kata, hei, tak boleh kena buka no. Ni kena mandi wajib, kena bagi kena semua lah no. Janganlah tak buka, kena buka. Kalau tak buka macam mana nak kena ayak semua no. Maka dia pun buka balutan tu, dia mandi menyebabkan sahabat ni meninggal no. Sampai meninggal no. Maka mengadulah dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang berlaku. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka telah membunuhnya. Kenapa tidak bertanya kepada orang yang mengetahui no? Tu bab hukum hakam ni bukan kita ada sembarangan. Kita nak pergi tanya no. Tanyalah orang yang tahu no. Tu ketika mana ditanya tentang kepada Aisyah Ummul Mukminin tentang cara sampuan kum, tu isteri Nabi tu yang hidup bersama Nabi tu, yang berjuang dengan Nabi, duduk serumah dengan Nabi, itu pun ketika mana ditanya berkait tentang sampuan kum, maka Aisyah radhiyallahu anha jawab, kamu pergilah bertanya kepada Sayyidina Ali, kerana dia selalu bermusafir dengan Sayyidina Ali, sebab dia lebih tahu daripada aku no. Dia tak payah beritahu no. Kalau kita lah no. Bukan kata mukminin kita biasa-biasa tanya satu soalan jawab 10 no. Tu dia kita no. Tanya satu tapi jawab 10. Alimnya kita. Imam Malik ditanya, riwayat kata 50 soalan, ditanya kepada hanya beberapa soalan, 4-5 soalan saja dia jawab. Berhati-hati dengan jawapan no. Kita ni tak tanya kita jawab dah no. Tak ada yang tanya lagi no. Anta tanya anda jawab no. Tanya mau jawab no. No, sebab kita ni dia ada bidang-bidangnya, macam tukang rumah no? Bukan semua dia tahu no. Dia ni bahagian mozaik, dia ni bahagian ikat bata, dia ni bahagian wiring, dia ni bahagian plaster no. Dia ni bahagian bumbung, bahagian besi no. Bukan semua tahu macam doktor. Bukan semua dia tahu no. Dia ni pakar tulang, dia ni pakar apa? Pakar buan. Ini saya doktor haiwan no. Kita pergi doktor haiwan, tentu tanya jenis pening dia no. Begitu dengan kita ni. Apa yang hak berkait tentang bab hukum, walaupun kita tahu hanya 50-50, maka kita wajib jawab wallahu a'lam, Allah yang lebih mengerti. Itu menandakan kealiman dia. Tapi kalau dia tahu 50-50, orang tanya dia pun jawab saya rasa lah no. Bagi pendapat saya lah, pendapat dia no. Saya rasa lah, bukan dia boleh rasa-rasa no. Kecuali kita pergi kenori no. Ustaz kata, Ustaz, Ustaz buat nak minta tolong rasa Ustaz no. Yang tu tak apa no. Tiga pinggan pun tak apa yang tu no. Rasa boleh yang tu no. Tapi bab hukum hakam, jangan kita rasa-rasa no. Ataupun pandangan saya. Maka Nabi kata mereka telah membunuhnya. Kenapa tidak bertanya kepada orang yang mengetahui? Hanya sapu di atas balutan, basuh anggota yang sihat dan bertayamum no. Tapi sahabat tu meninggal dah lah no. Kerana tanya kepada orang yang tak apa tahu, dia pun ikut, menyebabkan dia meninggal no. Bahaya tak? Bahaya no. Tu kita nak tanya sesuatu tu, kalau kita tak mampu, kita kata wallahu a'lam. Janganlah kita bagi jawapan. Kerana apa? Kadang-kadang boleh kita hukum kita dah dosa dah no. Lepas tu akan membinasakan orang lain no. Baik. Hendaklah seorang itu bertayamum untuk setiap kali sembahyang, sekalipun tidak berhadas no. Baik. Tayamum adalah ganti kepada mandi wajib. Ni hak mandi wajib no.
Macam sahabat tadi mana yang wajib lah, dia dua lah tayamum ni, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Cuma kalau hadas kecil ni itibari anggota tentu dia kena ada tertib lah, no? Dia ada tertib, no? Contohnya kita kata tadi ni, kalau kata dua anggota, balutan dua anggota, tayamum dua. Contohnya kaki tu ada dua balut, jadi dua kali tayamum lah, no? Dua kali tayamum lah. Maksudnya dia kena detik kanan, lepas tu kiri. Maka tayamum kanan dulu, kaki kanan, lepas tu kaki kiri. Dia kena ikut tertib. Kalau muka pun samalah, kalau tangan pun samalah, no? Kalau kepala pun samalah, no? Mesti dia ada tertib yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Apabila cukup sebab tayamum, maka ia merupakan ganti kepada mandi bagi siapa yang berhajat melakukannya. Sebagaimana yang terjadi sebagaimana menjadi pengganti wuduk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junaban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Dan jika kamu berjunub maka bersucilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau seorang kamu datang daripada tempat buang air, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Ini dalilnya. Inilah dalil daripada Al-Quran surah Maidah ayat 6. Iaitu jika kamu berjunub, bersucilah, no? Sucilah dengan mandi, no? Jika kamu sakit dalam perjalanan, atau seorang kamu datang daripada tempat buang air, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapati air, maka ayat ni firman Allah suruh dengan bertayamumlah, no? Tak ada ayat, no? Orang yang ada kecil ke ada besar ke, kalau tak ada ayat ataupun dalam keadaan dia sakit dan sebagainya, maka bertayamumlah. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayat daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, katanya, kami bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda sembahyang bersama-sama orang ramai. Tiba-tiba terdapat seorang lelaki yang memencilkan diri kerana tidak mendirikan sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah yang menghalang kamu daripada sembahyang? Jawab lelaki sebut, aku telah berjunub, aku tidak ada air. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu gunakan tanah, sesungguhnya ia memadai untuk kamu, no? Orang terjunub tapi tak ada ayat, no? Macam mana? Tayamum, no? Tayamum macam mana? Dua tadilah kaedahnya, sapu muka dan kedua tangan, no? Kaedah tu lah, no? Sapu muka dan dua tangan, maka bolehlah bersembahyang, no? Kita habis malam ni, no? Sikit lagi lah, insyaAllah lepas ni kita akan masuk berkait tentang bab solat, no? Perkara yang membatalkan tayamum, no? Tengok, perkara yang membatalkan tayamum. Semua perkara yang membatalkan wuduk sebagaimana yang telah sebut dalam masalah wuduk, no? Apa yang membatalkan wuduk membatalkan tayamum. Kerana apa? Kerana tayamum ni adalah pengganti kepada wuduk, no? Samalah, no? Apa yang batalkan wuduk, batal juga tayamum, no? Ada air ada air selepas ketiadaan. Tadi tak ada, no? Lepas tu ada ayat, no? Ketika itu batallah tayamum, no? Ada ayat, tadi tak ada ayat, no? Lepas tu ada ayat. Pada ada ayat, maka tayamum tu kira tak ada lah, no? Kira kena berwuduk lah sebab ayat dah ada. Kerana tayamum adalah ganti kepada air. Bila asal air sudah ada, maka batallah pengganti tanah. Abu Daud dan lain meriwayat daripada Abu Zar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sa'idan tayyiba tahurul muslim wa in lam yajidil ma asyra sinin fa iza wajadal ma falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khairun. Sesungguhnya tanah yang baik suci adalah alat bersuci bagi orang Islam, sekalipun dia tidak ada air,
selama 10 tahun sekalipun boleh lah, no? 10 tahun tak ada ayat, no? Nak kata hadis ni sebut walaupun ayat tak ada selama 10 tahun, 10 tahun macam tu lah kita buat, ganti dengan tanah sahaja, bertayamum sahaja, no? Walaupun ayat tu tak ada selama 10 tahun, lama, no? 10 tahun, no? No? Walaupun 10 tahun tak ada, maka gantilah dengan bertayamum dengan tanah, no? Bila air didapati, maka hendaklah dia membasuh kulitnya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik, no? Maksud basuh kulitnya ialah bersuci dengan air. Ini menunjukkan bahawa tayamum akan batal apabila ada air. Sekiranya air didapati selepas selesai sembahyang, maka sembahyangnya sah dan tidak wajib dia mengqadakkan sembahyangnya. Sekiranya dia kata air didapati selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, hujan turun, no? Hujan turun. Lepas-lepas bagi salam, hujan turun, ayat ada, no? Maka sembahyangnya tetap sah, tak perlu dia qadak balik sembahyang tu, no? Sebab apa? Sembahyang dah habis dah, no? Itu yang pertama. Kalau dia habis sembahyang ada ayat, maka sembahyang tu tetap sah walaupun ayat tu dah ada, no? Maka sembahyangnya sah dan tidak wajib diqadak. Begitu juga apabila sembahyang telah dimulakan, doa Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, turun hujan, no? Turun hujan, no? Adakah perlu dia memberhentikan sembahyang ataupun meneruskan sembahyang? Boleh teruskan sembahyang. Boleh teruskan sembahyang. Tengah duk sembahyang ni, duk baca Fatihah ni, hujan turun, no? Tadi sembahyang dah habis dah. Yang tu tak wajib kita nak qadak balik sembahyang tu. Yang kedua, duk tengah-tengah sembahyang hujan turun. Macam mana? Teruskan sembahyang. Tetapi yang afdal berhenti. Jadi kita pilih, no? Kalau nak pilih yang mana? Pilih berhenti, no? Hak tadi tak apalah, pertama tu memang habis sembahyang dah, no? Hak kedua ni kalau kita sembahyang nak teruskan sembahyang tu pun boleh, tapi yang kedua dia kata afdal. Hak mana nak kita buat? Mi afdal lah, no? Afdal berhenti. Lepas tu pergi wuduk. Lepas tu sembahyang balik. Macam kita sembahyang jemaah lah, no? As-salatu jamaah afdal min salatil fazi wa sab'i wa ishruna darajat. Sembahyang jemaah lebih baik. Hak mana lebih utama? Sembahyang jemaah lah, no? Hak sembahyang seorang-seorang dapat 1. Hak sembahyang jemaah dapat 27 kali ganda. Tu dia, no? 27 kali ganda, no? 27 darjat ni tak tahu nak abad macam mana, no? Tapi tak orang tak mau, no? Mereka tak mau nak hak satu juga. Nabi kata serigala akan makan kambing yang duk sekok-sekok, no? Duk sekok-sekok, seolah-olah orang yang sembahyang seorang-seorang ni senang sangatlah. Syaitan kata kacang ini ni, sat aku kacau dia, no? Semelekun-melekun gitu, no? Tapi kalau sembahyang jemaah ni, walaupun tak khusyuk, maka dapat tampung. Orang lain dapat menampung kekurangan-kekurangan kita, no? Masing-masing bakat tampung, melengkapi di antara satu sama lain. Sama ni pun duk tengah sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, turun hujan. Jadi kita pilihan, kalau sembahyang nak teruskan sembahyang pun boleh, tetapi yang afdal berhenti, pi wuduk, lepas tu sembahyang. Maka kita dapatlah pahala, no? Macam kita sebut dengan edah dulu lah, ulang, no? Kita mai sembahyang zuhur, mai sembahyang seorang, kita lah azan, kita lah iqamah, kita lah sembahyang seorang-seorang, sembahyang zuhur, no? Nak keluar-keluar, berhenti satu bah berjalan, no? Maka boleh kita ulang balik, no? Hak tadi sembahyang sah dah, ulang balik itu dapat pahala sembahyang berjemaah. Hak tadi sah tak sembahyang pun sah dah, no? Tapi boleh kita ulang balik sembahyang tu, kerana hak ulang tu kita akan dapat pahala sembahyang berjemaah, no? Untung tak? Untunglah, no? Apa tak mau untung, no? Tu nak berniaga dengan yang untung, nak berniaga lah dengan Allah.
Allah sebut dalam Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. No, Allah kata, ya wahai orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan satu bisnes, satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Niaga dengan Allah tak rugi, no? Allah akan banyak kita berganda-ganda. Bukan kata 100, no? Hingga 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatan ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surah Baqarah ayat 261 Allah beritahu, no? Perumpamaan kamu infak harta ke Allah umpama sebiji benih yang tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai tu keluar pula 100 biji. Lepas tu Allah lipat gandakan lagi. Tak tahu nak abang dah, no? Banyaknya untungnya, no? No, mereka dengan Allah tak rugi kita, no? Maka kita buatlah, no? Sekiranya air dapat selepas ni mana tadi? Walau bagaimanapun dia lebih, walau ia hendaklah sempurnakan sembahyang telah dimulakan, dia hendaklah sempurnakannya, dan hukumnya sah, nah? Kalau dia sembahyang tarawih pun sah. Walau bagaimanapun adalah lebih afdal sekiranya sembahyang dihentikan untuk berwuduk dengan air yang didapati, no? Afdalnya berhenti bimbit wuduk, no? Yang ketiga, mampu menggunakan seperti orang yang telah sembuh daripada sakit hati tadi, no? Doktor kata 20 hari bulan esok abang kena mai buka lah pukul 8 pagi, no? Ketika pergi buka tu, ketika tu habis dah temu, no? Tempoh temu tak boleh dah, no? Doktor kata 20 hari bulan esok ni pukul 8 pagi abang mai, kita akan buka lah balutan tu, sembuh dah, no? Jadi bila buka balutan tu, maka ketika itu tak boleh nak tayamum dah, no? Kerana doktor kata dah sembuh dah, no? Yang keempat, na'udzubillah, iaitu murtad, no? Murtad, kita minta berlindung daripada ini kerana tujuan tayamum ialah untuk ini hak membatalkan tayamum lah. Murtad ni batal, bukan kata tayamum, no? Murtad ni batal semua amalan-amalan dia, no? Bukan kata tayamumnya, no? Batal habis amalan-amalannya. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatardid an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Allah kata wa murtad daripada agama dalam keadaan ingkar kepada perintah Allah, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, terhapuslah amalannya di dunia dan di akhirat. Habis, no? Bukan kata tayamumnya, no? Semua amalannya likuk habis, no? Kosong, tak ada apa, no? Ni murtad, na'udzubillah, no? Ini kerana tujuan tayamum untuk mengharuskan sembahyang, dan ini bertentangan dengan murtad berlainan dengan wuduk dan mandi. Kedua-dua adalah untuk mengangkat dahli. InsyaAllah kita berhenti tantu dulu, InsyaAllah, no? InsyaAllah pada bulan depan kita akan masuk pada bab yang kedua. Bab pertama dah habis dah, no? Bab pertama berkait tentang bersuci, kita baru habis malam ni, no? Dan insya-Allah bulan depan kita akan masuk tajuk yang baru, tajuk yang penting. Hak tadi pun penting juga. Hak tadi penting kerana syarat sah sembahyang, iaitu bersuci, no? Tetapi ini solat, no? Kita nak sembahyang, no? Cuma kita belum nak masuk sembahyang ni pun, bukan kata terus masuk sembahyang dah, no? Dia ada dengan azan lagi, dengan ada syarat-syarat qomat, dengan apa lagi, no? Ni insya-Allah, no? Bila kita masuk bab kedua ni, bab yang kita duk buat selalulah, cuma kita nak mengulang kaji balik. Adakah sembahyang kita buat sebelum ni sempurna ataupun tak sempurna? Ni kalau tak sempurna, dia akan menyempurnakanlah ibadat-ibadat yang kita buat, no? InsyaAllah kita berhenti dulu, no? Iaitu insyaAllah kita akan sambung nanti bab yang kedua, iaitu solat ataupun sembahyang, no? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Imam jadi imam. Boleh jadi imam? Sah jadi imam? Ya.
Siapa? Orang yang balutan kena pada anggota tayamum tadi ni, contohnya muka ataupun tangan, boleh dia nak jadi imam no? Boleh tak no? Sepatutnya dia tak jadi imam lah no? Kerana semayang tu semayang menghormati waktu. Ini bagi orang yang terkena anggota tayamum. Contohnya muka lah, dibaluk tu kata nak jumpa orang hak jenis tu wali lah kot no? Sampai baluk muka ni nak tayamum, maksudnya jarang jumpa lah. Ataupun tangan, baluk no? Tapi tangan ni ada lah no? Jadi kalau nak diimam lah, yang seeloknya dia tak perlu diimam lah no? Afdalnya kenapa dia semayang tu semayang menghormati waktu. Mana? Dia masa kalau dia sihat, dia kena qada. Dia kena qada balik. Jadi kalau dia meninggal esok ni, kalau dia meninggal dia kira tunai. Semayangnya tetap sah untuk dia lah. Ketika dia hidup tu seolah-olah kalau dia semayang tu macam menghormati waktu je. Bukan semayang hak tunai tak, semayang menghormati waktu. Maksudnya semayang tu dia nak jaga waktu-waktu tu saja. Ketika dia sihat nanti ni, hak semayang menghormati waktu dia kena qada balik. Walau bagaimanapun, ni bagi kita Imam Syafi'i ni, kalau imam lain dia kira sah semayang tu no? Dia kata mana ada semayang umar ratib, bayang-bayang lah no? Dapat kita Imam Syafi'i dia kata terkena pada anggota tayamum, nak tayamum pun tak boleh no? Nak tayamum tak boleh, maka dia berhati-hati. Berhati-hati maksudnya apa? Semayang juga no? Walaupun kalau semayang tak sah pun semayang juga no? Jadi kalau dia meninggal, mudah-mudahan hak perbuatan semayang dia tu Allah Subhanahu Wa Taala terima no? Macam tu lah no? Tapi yang afdalnya, contoh bukan kata tayamum no? Orang yang boleh berdiri afdal jadi imam daripada orang yang semayang duduk no? Walaupun dia semayang sah, jadi imam pun sah orang semayang duduk no? Tapi yang seeloknya, yang sempurna lah jadi imam no? Pun dia berdiri no? Tapi kalau duduk sah tak kita ikut? Boleh ikut no? Tapi hak kedua ni kita ikut orang yang hanya semayang menghormati waktu. Maksudnya apa? Kalau dia sihat esok, semayang itu tidak dikira, dia kena qada balik semayang tu no? Tapi kalau dia meninggal, terserahlah pada Allah Ta'ala no? Kita kata terimalah ibadat yang dia buat tu. Kerana apa? Walaupun dia tak mampu nak semayang, dia semayang juga no? Dia semayang juga. Cuma kalau imam lain tu, contohnya kalau ketiadaan tanah, kita kata kita tak kata lah, ayat pun tak ada. Kalau imam lain tu dengan benda-benda yang asal pada tanah, tayamum lah no? Tapi kata Imam Syafi'i, semayang menghormati waktu lagi no? Ayat tak ada, tanah pun tak ada no? Tapi kalau mazhab-mazhab lain, benda-benda yang asal pada bumi semuanya boleh tayamum. Debu-debu yang lekat di sofa ke apa, boleh kita bertayamum no? Wallahu a'lam lah no? Wallahu a'lam lah. Tapi yang seeloknya kita tak perlu jadi imam lah, kita ambil orang lain jadi imam lah no? Kerana hak pendapat mengatakan sembahyangnya hanya sembahyang menghormati waktu no? Sebab apa? Esok dia sihat, esok dia kena qada. Jadi sembahyang ni seolah-olahnya macam dia tak sembahyang lah no? Walau bagaimanapun dia sembahyang juga no? Tetapi kalau dia meninggal, sembahyang yang dia sembahyang tu kalau sebulan pun dikira dia buat juga no? Wallahu a'lam no? Mudah-mudahan ada penghijrah lah no? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Jamil muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, al ahya'i minhum al-amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.